Jangan guna isu Nick Elin sebagai modal cipta naratif. Seorang peguam bersama anaknya dari Kelantan pagi tadi berjaya dalam permohonan mereka mendapatkan pembatalan daripada Mahkamah Tertinggi Negara terhadap 16 peruntukan enakmen kesalahan jenayah negeri terbabit. Panel 9 Hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan Ketua Hakim Negara Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun Tuan Mat dalam keputusan majoriti 8-1 membenarkan petisyen Nick Elin Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman. Keluarga itu mencabar perlembagaan 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Bagaimanapun, Mahkamah Tertinggi hanya membenarkan 16 daripada 18 itu tidak sah. Antara peruntukan yang dianggap tidak sah ialah mengenai pemusnahan tempat ibadah Seksyen 11, liwat Seksyen 14, persetubuhan dengan haiwan Seksyen 17 dan gangguan seksual Seksyen 31. Kesalahan jenayah syariah lain yang menjadi pertikaian dalam permohonan itu ialah memiliki dokumen palsu dan memberikan maklumat palsu iaitu Seksyen 34, mabuk Seksyen 36 dan penyalahgunaan label halal Seksyen 42. Di sebalik menerima 16 permohonan pasangan anak beranak itu, Mahkamah bagaimanapun menolak cubaan mereka membatalkan 2 lagi peruntukan dalam enakmen sama. Ia membabitkan penyerahan anak kepada orang bukan Islam atau Muslim yang rosak akhlaknya Seksyen 13 dan perkataan yang boleh memecahkan keamanan Seksyen 30. Menurut Tengku Maimun, Badan Perundangan Kelantan bertindak melebihi kuasa yang ada dengan menggubal enakmen yang bercanggah dengan jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Kuasa Parlimen dan Dewan Undangan Negeri dihadkan oleh Perlembagaan Persekutuan dan mereka tidak boleh membuat sebarang undang-undang yang mereka suka, kata Tengku Maimun yang membacakan keputusan bagi pihak majoriti di Petik Malaysia kini. Keputusan sudah dibuat dengan penuh saksama dan menjunjung kedaulatan undang-undang dengan keluruhan perlembagaan negara. Justru adalah diharapkan agar tiada pihak yang mengambil kesempatan dengan mereka naratif murahan kononnya Melayu terancam, undang-undang syariah dipijak, mahkamah syariah dihina dan sebagainya seperti yang sebelum ini berlaku. Perlu diingat, apa yang dicabar oleh Nick Elin dan Tengku Yasmin itu bukanlah mengenai kedudukan Islam dan sistem kehakiman syariah di Malaysia. Sebaliknya, yang dipertikaikan ialah keabsahan perlembagaan terhadap 18 peruntukan enakmen Kelantan yang didakwa pempetisyen sebagai melanggar had kuasa negeri terbabit. Dan juga perlu diingat bahawa sebarang keputusan mengenai kes petisyen yang dikemukakan oleh Nick Elin bersama anaknya terhadap Kerajaan Negeri Kelantan tidak akan melemahkan Mahkamah Syariah. Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Dato' Hasanuddin Muhammad Yunus melalui satu kenyataan menegaskan sebarang keputusan kes itu sebaliknya akan memberikan satu titik kepastian mengenai kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN untuk menggubal sesuatu undang-undang berkaitan agama Islam. Keputusan itu juga akan memastikan Mahkamah Syariah akan berada di landasan yang sepatutnya menurut Perlembagaan Persekutuan dan sekaligus akan mengelakkan sebarang keputusan Mahkamah Syariah dicabar pada masa hadapan. Yadim percaya bahawa sistem keadilan di Malaysia masih tetap utuh berpaksikan kepada prinsip kedaulatan undang-undang dan Perlembagaan Persekutuan. Katanya disiarkan Suara Keadilan. Sementara itu, Hasanuddin berkata beliau yakin para hakim yang menganggotai panel hakim kes ini juga telah berikrar dan bersumpah untuk mempertahankan prinsip perlembagaan. Malah, perlembagaan itu sendiri telah meletakkan Islam sebagai agama persekutuan selaras dengan perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan. Yadim percaya bahawa isu sebenar dalam kes Nick Elin ini sebenarnya bukanlah berkaitan dengan mencabar kedaulatan Islam atau suatu pencerobohan ke atas bidang kuasa Mahkamah Syariah, tetapi sebenarnya adalah satu ujian kepada prinsip federalisme yang mana Mahkamah Persekutuan kelak akan memutuskan undang-undang mana yang sepatutnya digubal oleh Parlimen dan undang-undang mana yang sepatutnya digubal oleh Dewan Undangan Negeri. Jelasnya lagi.
Kebijaksanaan Kerajaan Madani pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pasti akan mengambil tindakan proaktif selepas daripada keputusan kes untuk memastikan pentadbiran agama Islam berada di landasan yang tepat menurut undang-undang dan perlembagaan negara. Semua umat Islam kita seharusnya bertenang dan berlapang dada dalam menerima sebarang keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan terhadap petisyen berkenaan demi kebaikan bersama terutamanya generasi akan datang. Jangan pula nanti ada pihak yang sibuk berhimpun di sana sini kononnya untuk mempertahankan undang-undang syariah yang telah dihina dan Islam pula dikatakan terancam di bumi Malaysia. Rakyat sudah muak dengan drama tunggang agama kalian dan ingat rakyat sentiasa memerhati.